Pantang larang ihram. Itu rukun wajib dan rukun dia sebenarnya ialah niat, tawaf, sa'i, tahlul dan tertib. Ini adalah rukun dalam umrah. Perkara yang dilakukan dalam umrah, jika ditinggal satu daripadanya maka umrahnya rosak. Sekiranya kita tinggal salah satu daripada susunan ni, tertib maknanya kita melakukan ibadat ni mengikut susunan. Kita niat, kita pakai ihram, kita berbicara, kemudian kita mengerjakan ibadat tawaf, kita mengerjakan ibadat sa'i, kita bertahlul, kita lakukannya dengan tertib. Itu adalah rukun. Kita tak boleh buat sa'i dulu, ataupun kita tawaf kemudian, ataupun kita tahlul dulu, tak boleh. Kita kena buat dia mengikut urutan ataupun susunan yang telah ditetapkan. InsyaAllah. Okey, nanti katakan niat, ihram dan mikrat. Okey, niat memakai ihram hendaklah di hotel. Kita mandi sunat di hotel, saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita pun pakai ihram, kita niat pakai ihram, saja aku memakai ihram umrah kerana Allah Ta'ala. Apabila kita pakai ihram, kita kena jaga 12 pantang larang, 12 dan 13 pantang larang. Antara pantang larang yang kita kena jaga ketika berada di dalam ihram ialah satu, menanggalkan rambut. Kita tak boleh suka hati memotong ataupun menanggalkan rambut. Jika kita lakukan itu, maka kita akan dikenakan dah. Kita tak boleh mengerat kuku, tak boleh memburu, membinasakan binatang buruan, memotong ataupun mencabut kuku, menutup kepala bagi lelaki. Pakai kupiah pun tak boleh, kena buka kupiah. Menutup kepala bagi lelaki, memakai pakaian berjahit bagi lelaki. Lelaki minta maaf cakap seluar dalam pun dia tak boleh pakai. Dia kena pakai dua helai kain di bawah helai kain, atas dia jangan pakai kain ihram. Memakai sarung tangan bagi perempuan, menutup muka bagi perempuan tak boleh. Memakai minyak wangi di kepala dan di janggut tak boleh. Menjadi wali untuk menikah tak boleh. Melakukan perkara awal yang menaikkan nafsu, dan begitu juga dengan bersetubuh. Ini adalah 3 pantang larang yang keras yang anda kena jaga ketika berada di dalam ihram. Sekiranya anda melanggar pantang larang ini, anda akan dikenakan dam. Sekecil-kecil dam adalah memberi makan kepada fakir miskin, dan sebesar-besar dam adalah seekor kuda ataupun berpuasa. Ini adalah pakaian ihram bagi orang lelaki, iaitu dia kena buka bahu kanan ketika melakukan tawaf. Dan bagi orang perempuan, ini adalah pakaian ihram bagi orang perempuan, iaitu pakaian seperti yang dia nak melakukan solat. Nampak pakaian perempuan dia ada fashion, dia banyak style boleh pakai. Dia boleh pakai begitu dan begini. InsyaAllah. Lelaki hanya 2 kain ihram saja. Okey, itu adalah pakaian ihram. Apabila dah siap pakai begitu, dan kita akan bergerak keluar daripada kota Madinah menuju ke Mekah dalam keadaan dengan pakaian ihram kita. Okey, di dalam perjalanan, sebelum kita memulakan perjalanan menuju ke Mekah, kita hendaklah menziarahi Rasulullah sebagai ziarah selamat tinggal. Mengucapkan selamat tinggal kepada Rasulullah, iaitu kita masuk ke dalam masjid, kita tunaikan solat sunat 2 rakaat ataupun solat waktu dan sebagainya, dan ucapkan selamat tinggal kepada Rasulullah. Kemudian kita akan bergerak menuju ke Mekah. Okey. Sementara menunggu bas, kita boleh makan begitu, dan apabila bas sampai, kita naik bas, dan bas akan bawa kita keluar daripada kota Madinah menuju ke kota Mekah. Dan di dalam perjalanan, bas akan berhentikan kita di tempat yang kita panggil tempat berbikar, iaitu di salah satu masjid yang dipanggil Masjid Bir Ali. Di Masjid Bir Ali itu hendaklah kita beruduk, kita niat bikar, kita solat sunat tahiyatul masjid, kita solat sunat ihram, kita berdoa, kita niat ihram, dan niat bersyarat, dan niat umrah, dan niat bersyarat, dan selesai. Okey. Ini sekali lalu saya tunjukkan kepada anda cara-cara niat solat solat sunat ihram. Saja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Niat umrah, saja aku menunjukkan umrah dan ihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Niat bersyarat umum, sekiranya aku dialami uzur, aku bertanggung. Bagi orang perempuan, ini penting kerana dia ada haid dan sebagainya. Dan sekiranya ini adalah khusus umrah, saya akan mengajar pada lebih detail lagi macam mana cara niat bersyarat bagi kaum wanita dan juga bagi kaum lelaki. Perempuan dia ada banyak keadaan.
dia masuk ke kota Mekah dalam keadaan sihat daripada awal dia hadir. Yang ada dia masuk dia sihat, baru jalan dia datang hid, yang ada dia datang hid, kan? Baru jalan hid dia bersih, yang ada dia hid daripada awal sehingga akhir. Jadi perempuan ni dia banyak masalah, lelaki dia tak ada masalah lain daripada sakit biasa saja. Maksudnya bersyarat itu adalah penting bagi jemaah yang melakukan ibadat umrah, haji dan sebagainya. Dan ini adalah niat syarat sekiranya aku menunjukkan umrah dan ihram aku dengan niat kerana Allah Ta'ala. Sekiranya terhalang aku berhid aku bertakluk kerana Allah Ta'ala. Bagi orang perempuan ataupun sekiranya hid aku berpesan halalkanlah aku seperti orang yang halal. Okey, saya cuba lanjutkan sikit usaha kita disebutkan masa. Ini masalah-masalah wanita yang akan saya tekankan lebih mendalam jika kita melakukan khusus haji dan umrah. Perempuan memang banyak masalah. Okey, ini adalah tempat bernikat di Jirali. Kita cek balik uduk kita, niat iktikaf kita, solat sunat tahiyatul masjid, kita solat sunat ihram, kita berdoa, kita niat umrah di sana. Kita menjaga bantang larang dan senantiasa bertalbiyah. Yang dikatakan talbiyah yang mula-mula tadi yang saya zikirkan iaitu labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang kepadamu. Ya Allah, aku datang kepadamu. Aku menyambut selama panggilanmu. Itu talbiyah. So itu adalah keadaan selepas bernikat kita akan naik kibas dan kita akan menuju ke tanah suci Mekah. Apa yang penting di kota suci Mekah ialah yang kita kena beritahu, ini adalah lakaran sikit lebih kurang tanah suci Mekah, yang mana kita tengok kawasan masjid tu luas, yang mana kita akan nampak ini adalah kawasan Miswala, ini adalah kawasan Adiyat, di mana hotel-hotel kita adalah letak di sini. Dan untuk sari dua ni, untuk musim-musim yang terdekat ni di kawasan ini, kawasan masjid ni kebanyakan hotel telah dirobohkan untuk orang pembangunan hotel-hotel baru dan sebagainya. Okay. Ini adalah gambaran kota Mekah yang mana kita akan nampak ini adalah Zamzam Tower yang terkenal, yang Arab bangga-banggakan. Zamzam Tower ada jam besar yang kita akan nampak itu adalah Masjidil Haram yang mana Kaabah terletak di dalamnya. Nah, ini adalah bangunan-bangunan lama yang bakal diruntuhkan seperti ini kita nampak. Ini banyak telah diruntuhkan, dirobohkan dan kita akan tinggal di hotel-hotel di belakang. Ini adalah Masjidil Haram. Adalah masjid yang tercantik di dalam dunia, antara masjid yang terbesar di dalam dunia, dan masjid yang paling Allah Ta'ala sayang adalah Masjidil Haram. Dan Allah Ta'ala janjikan setiap hari Allah Ta'ala turunkan 120 rahmat kepada orang yang beribadat di dalam masjid itu. Itu adalah Kaabah yang kita rindukan. Saya ambil masa sikit lagi tuan ini. Itu selain daripada itu adalah Hajar Aswad, pintu Kaabah, makam Ibrahim. Nanti dia tapak kaki Nabi Allah Ibrahim ketika mandi dulu, dia membina Kaabah, dia berdiri di situ dan sampai hari ini kita boleh nampak. Itu adalah Kaabah, yang mana tengah-tengah kita dapat pantai rumah. Ini dia pantai rumah. Dan ini adalah imam yang anda dengar hanya azan kan, suara dia tu. Ini Imam Bilal yang terkenal di Masjidil Haram. Ini adalah imam besar, Syekh Abdul Rahman Al-Sudais, imam besar Masjidil Haram. Dan ini adalah orang Malaysia, orang Kelantan, yang salah seorang juga imam di Masjidil Haram yang amat saya bangga. InsyaAllah kita akan bermalam di Kota Mekah selama 4-5 malam. Kita akan duduk di hotel, kita akan check-in di hotel. Dan hari yang kita sampai itu juga kita akan laksanakan, kita akan laksanakan ibadah umrah kita. Ini adalah gambaran pelan laka Masjidil Haram yang mana tuan-tuan boleh tengok Kaabah di tengah-tengah tu. Selalunya kita akan masuk daripada pintu sini ataupun pintu King Abdul Aziz. Lepas kita melakukan tawaf,
kita akan pergi kepada Bukit Safa dan kita akan bersa'i dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Ini adalah lataran masjid Masjidil Haram. Okey, ibadat tawaf terbagi kepada beberapa jenis tawaf, iaitu tawaf kudum, tawaf wada, tawaf sunat, tawaf haji, tawaf umrah dan tawaf nazar. Okey, ini adalah cara-cara bertawaf. Kalau kita tengok itu adalah niat dan cara bertawaf. InsyaAllah kalau kita berkesempatan jumpa lagi apabila ada khusus umrah, saya akan terang lebih lanjut berkenaan dengan tawaf. Itu adalah lampu hingga tempat kita memulakan ibadat tawaf. Itu adalah orang ketika orang bertawaf, dan setelah selesai tawaf dan kita duduk di atas ni, itulah gambaran dia. Itu adalah makam Rasulullah, makam Nabi Ibrahim. Itu adalah air Zam-Zam di dalam Masjidil Haram. Yang mana selesai ibadat tawaf kita akan bersa'i. Itu adalah kata orang grafik Bukit Safa dan juga Marwah. Kita bermula di sini dan kita akan pergi ke Bukit Safa, kita ulang balik ke Bukit Marwah sebanyak kata orang Safa Marwah sebanyak 7 kali pergi dan balik, insyaAllah. Okey, itu adalah cara kita bersa'i. Itu adalah tempat kita memulakan sa'i kita. Dan apabila sampai di lampu-lampu hijau begitu, bagi kawan lelaki tidaklah berlari-lari anak. Apabila itu keadaan ketika haji, orang bersa'i, dan itu adalah Bukit Marwah. Selesai dia ta'id sa'i, maka kita pun bertahlul. Bertahlul maksudnya mengunting rambut, ambil sebagai 13 sebagai syarat, ataupun sepatutnya kita bersyukur botaan. Dan tahlul ni adalah ibarat macam kita mengumpulkan dosa-dosa pada diri kita. Selesai tahlul, itu adalah pakcik itu, dia minta makcik itu tahlulkan dia, cukup habis. Okey, selesai tahun. Ini adalah cerita bab dam. Ada kakak nak tanya ke? Boleh? Ada masalah? Boleh? Boleh. Tapi perempuan tak payah lah, botak. Lelaki botak lah. Perempuan cukup setakat 3 mail itu cukup, InsyaAllah. InsyaAllah. Dan ini adalah dam. Kita perlu tahu juga bab dam. Tapi oleh kerana saya tak ada masa, saya tak perlu cerita pada data-data. InsyaAllah pada khusus umrah yang sebenar nanti saya akan cerita bab dam. Maka di atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu, kita perlu membayar dam untuk menembus dosa kita. Okey. Lokal sebenarnya menjanjikan anda 3 kali umrah. InsyaAllah. Sekiranya tuan-puan pergi dengan pihak broker, broker akan menyediakan mas untuk tuan-puan mengerjakan umrah sebanyak 3 kali di tanah suci Mekah. Tadi kita selesai satu umrah sebenarnya. Apabila selesai satu umrah, sekiranya kita nak melakukan umrah lagi, umrah yang kedua, ketiga, prosesnya adalah sama. Iaitu untuk umrah yang kedua, kita kena bermula di hotel untuk mengulangi ibadat umrah yang kedua, dan umrah-umrah seterusnya adalah dengan melakukan proses yang sama dan boleh dilakukan pada bila-bila masa semasa berada di tanah suci Mekah. Iaitu di hotel kita mula mandi sunat, kita niat pakai ihram umrah, kita start jaga bandar haram, kita keluar daripada tanah haram, kita pergi ke tanah Ain, Hudaybiyah atau Jarana ataupun Zulhulaifah. Di sana kita berduduk, kita solat sunat ihram, kita berdoa, kita niat umrah, dan kita masuk balik ke tanah haram. Kita pergi ke masjid, kita lakukan ibadat tawaf, sa'i, tahlul. Itu sebenarnya. Ini adalah gambaran ketika kita bukan di dalam umrah ataupun orang di dalam ketika waktu solat biasa. Orang senang biasa ramai di sana. InsyaAllah.
Ini macam ni kotak ni dulu ni lepak-lepak di dataran tu ketika menunggu masa waktu. Dan kita masuk haram ni, Masjidil Haram ni sekiranya kita lambat kita masuk, kita tak boleh masuk dapat sampai ke masjid kerana orang terlalu ramai. Jadi nasihat saya, sekiranya kita nak bersolat di dalam masjid, hendaklah kita pergi awal waktu, jangan lambat. InsyaAllah kita adalah di atas punggung. Kalau kita tengok sana depan tu ada green di belakang tu, maksudnya Masjidil Haram tu dia kena repair, dia kena besar-besarkan lagi masjid. Itu adalah gambaran waktu subuh. Kalau kita tengok situ memang seronok lah. Kalau kita nak tawaf di atas lingkaran ni pun boleh. Kalau kita nak tawaf di bawah pun boleh. Dan seperti yang saya kata tadi, setiap hari Allah Ta'ala turunkan 120 rahmat kepada orang yang beribadat di dalam Masjidil Haram. 60 rahmat Allah Ta'ala bagikan kepada orang yang solat di dalam Masjidil Haram. 40 rahmat Allah Ta'ala bagikan kepada orang yang bertawaf. Dan 20 rahmat Allah Ta'ala bagikan kepada orang yang tengok saja Kaabah. Dia tak buat apa, dia duduk, dia tengok je. Dia dapat 20 rahmat daripada Allah Ta'ala. Ini janji Allah, bukan janji saya. Dan selain daripada itu, gandaan pahala yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang melakukan ibadat di sini sebanyak 100,000 kali. Kita cuba bayangkan 100,000 kali satu hari. Kalau kita lakukan 5 waktu solat, satu kali kita solat, kita dah ibadat kita bersamaan dengan 25 tahun kita beribadat satu waktu. Kalau 5 waktu bersamaan dengan 125 tahun kita beribadat. Ini ganjaran-ganjaran yang kita boleh dapat di sana. Dan kenapa orang nak pergi, kenapa orang nak tawaf, kenapa orang nak bersembahyang di Masjidil Haram? Kerana gandaan pahala dia adalah besar teramat sangat. Bagi orang yang mengetahui, dia nak duduk sana, dia tak nak balik. Bayangkan, umur kita setakat 60-70 tahun, tapi ganjaran pahala Allah Ta'ala bagikan selama 125 tahun. Satu hari kita semayang 5 waktu. Kalau 5 hari, berapa ratus tahun? Itu sebab syurga ni beratus-ratus tahun. Dan kita punya, kalau dimasukkan dalam neraka, kita ni pun beratus-ratus tahun juga. Jadi kita perlu memohon keampunan daripada Allah Ta'ala untuk mendapat keampunan daripada dia, untuk kita layakkan diri kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Dan bila kita masuk dalam syurga, selama-lamanya kekal. InsyaAllah. Ini yang kita nak cari, untuk nak membersihkan diri kita, untuk melayakkan diri kita sebagai seorang Islam. Itu sebab kita kena pergi. Dan kita wajib memasang niat daripada sekarang untuk melakukan ibadah umrah dan selepas itu ibadat haji. InsyaAllah. Bagi yang dah pergi, dia tahu nikmat dia. Tak boleh nak cerita. Pergi rasa tak nak balik, dah balik rasa nak pergi lagi. Itu adalah keadaan di tanah suci Mekah. Kalau kita tengok burung merpati itu, dan juga kita kena jaga setiap apa yang kita cakap makbul. Kita kata contoh kita di tempat burung macam ni, kita kata burung ni nanti